Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan aplikasi bioteknologi dalam industri bahan bakar atau bahan kimia. Nama saya Izzat Syamil bin Solon, memilih industri bahan bakar diesel dan petroleum. Yang pertama, proses konvensional sebelum teknologi bioteknologi digunakan. Petroleum dan diesel digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan dan penghasilannya melibatkan beberapa proses. Hidrokarbon dalam petroleum dihasilkan melalui proses penyelingan berperingkat. Semasa penyelingan berperingkat, petroleum dipanaskan dalam sebuah menara pengingat. Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih rendah meruap terlebih dahulu, naik ke bahagian menara lalu dikondensasikan dan diasinkan. Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih tinggi dan terkumpul di bahagian bawah menara dengan dikondensasikan sebagai cecair. Kemudian cecair yang terhasil boleh digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan. Contoh tempat penghasilan di Malaysia ialah di loji penapisan Melaka di Sungai Udang milik Petroleum Nasional Berhad Petronas. Yang kedua, aplikasi bioteknologi menggantikan proses konvensional. Aplikasi bioteknologi boleh digunakan sebagai pengganti diesel petrol dengan penghasilan biodiesel. Ia merupakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti diesel petrol yang merujuk kepada ester metal lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran dan lemak haiwan. Contohnya, penghasilan minyak diesel kelapa sawit yang menggunakan proses transesterifikasi dan esterifikasi. Di Malaysia, pada tahun 2011 telah memulakan program biodiesel secara berperingkat bermula dengan wilayah tengah di Semenanjung Malaysia dengan memperkenalkan minyak biodiesel B5 di stesen minyak sekitar Putrajaya. Kemudian ia telah diperluaskan ke Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor. Sejak dilaksanakan pada Jun 2011, sebanyak 113,000 tan biodiesel telah digunakan dalam masa setahun. Yang terakhir, faedah apabila bioteknologi diaplikasikan dalam industri diesel petroleum. Yang pertama, menjadi bahan api yang boleh diperbaharui. Yang kedua, mampu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon monoksida yang mencemarkan alam. Yang ketiga, mengurangkan pemanasan global. Dan yang terakhir, ianya lebih bersih dan kurang toksik. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah binti Mat Fuad akan membentangkan berkaitan dengan industri pertanian. Okey, kita lihat dulu kepada proses konvensional sebelum bioteknologi digunakan. Dahulu kala, bahan tinja haiwan akan dibiarkan menjadi kompos, iaitu bahan organik yang diperam dan dibiarkan mereput untuk dijual sebagai baja. Pada kebiasaannya, para penternak akan menyalurkan semua bahan tinja haiwan ke sebuah kawasan berair yang dibina khas. Mereka juga kerap mengutip dan menabur bahan tinja haiwan tersebut di ladang tanaman. Tetapi proses pereputan bahan tinja secara semula jadi ini akan memberi impak kepada suhu bumi, kerana bahan ini menghasilkan gas metana yang 21 kali ganda lebih kuat berbanding gas karbon dioksida. Hal ini turut menyebabkan gangguan dari segi bau serta menyebabkan kekotoran kepada saliran air. Bahan buangan haiwan yang dibiarkan mereput secara terbuka menyebabkan pencemaran udara. Antara gas pencemar yang terhasil termasuklah metana, nitrous oksida, amonia, hidrogen sulfida serta molekul mudah meruap yang boleh menyebabkan masalah bakteria dan isu kesihatan. Seterusnya kita lihat pula kepada bioteknologi diaplikasikan untuk menggantikan proses konvensional tersebut. Sumber tenaga biojisim merupakan salah satu perkara yang ditekankan dalam strategik tenaga Malaysia. Ini kerana potensi tenaga yang boleh diperbaharui tersebut sangat banyak dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini masih begitu sedikit, dengan hanya tidak sampai 500 MW mampu menghasilkan tenaga yang banyak.
Sisa-sisa binatang pertanian seperti hampas padi, jagung, koko dan hasil buangan yang lain akan diproses untuk menjadi sumber tenaga biojisim. Kerana jika alternatif ini tidak dilakukan akan menimbulkan masalah kepada persekitaran kerana bahan-bahan tersebut sukar untuk diurai. Kaedah penggasan biojisim digunakan dengan cara bahan biojisim tersebut dibakar ataupun dipanaskan akan menghasilkan gas yang boleh bakar dan gas itu kemudiannya boleh dimasukkan ke dalam enjin kereta atau boiler. Penggas adalah tindak balas kimia yang boleh menukarkan biojisim pepejal kepada gas dengan adanya haba. Penggasan pengeringan padi turut dihasilkan bagi membantu para petani mengeringkan padi yang lembap atau basah. Dan seterusnya kita lihat pula kepada faedah apabila bioteknologi digunakan. Yang pertama, biojisim mencemarkan udara apabila dibakar, tetapi tidak banyak yang dihasilkan berbanding dengan bahan bakar fosil. Membakar bahan bakar biojisim tidak menghasilkan bahan pencemar seperti sulfur yang menyebabkan hujan asid. Apabila dibakar, biojisim membebaskan karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau dan dapat membantu mengekang penipisan lapisan ozon. Yang kedua, tidak seperti minyak, propan dan gas asli. Bahan api biojisim mempunyai sejarah harga stabil yang agak tidak terjejas oleh ekonomi global. Dan yang ketiga, biojisim juga boleh mengambil bahan buangan yang memudaratkan alam sekitar dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya, etanol boleh dibuat daripada jagung dan lain-lain tanaman dengan mengurangkan pelupusan sisa pepejal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asilah binti Idris akan membentangkan tentang industri plastik. Plastik adalah istilah biasa umum untuk pelbagai jenis bahan padu amorf organik sintetik atau semi sintetik sesuai untuk perbuatan produk perindustrian. Plastik biasanya polimer berat molekul tinggi dan mungkin mengandungi bahan lain untuk meningkatkan prestasi dan atau mengurangkan kos. Proses dahulu sebelum bioteknologi digunakan untuk proses plastik. Plastik buatan manusia pertama yang dicipta oleh Alexander Parkes pada tahun 1855. Dia memanggil Parkesine plastik ini. Kemudian disebut seluloid. Perkembangan plastik berasal dari penggunaan bahan plastik semula jadi. Contohnya permanganate shellac kepada penggunaan bahan semula jadi yang diubah sesuai kimia, contohnya getah, nitrocellulose, collagen, kelelek, dan akhirnya kepada molekul sintetik sepenuhnya, contohnya bakelite, epoxy, polyvinyl chloride, polyethylene. Contohnya jenis plastik yang berasaskan selulosa. Pada tahun 1855, seorang Inggeris dari Birmingham yang bernama Alexander Parkes membangunkan pengganti sintetik untuk gading yang dipasarkan di bawah nama Parkesine. Parkesine dibuat daripada selulosa, iaitu komponen utama dinding sel tumbuhan yang dirawat oleh asid nitrik dan pelarut. Output prosesnya biasanya dikenali sebagai selulosa nitrate atau pyroxylene. Boleh dibubarkan dalam alkohol dan mengeras menjadi bahan telus dan elastik yang boleh dibentuk apabila dipanaskan. Dengan memasukkan pigmen ke dalam produk, ia boleh dibuat untuk menyerupai gading. Contoh plastik yang terawal dicipta ialah bakelite. Plastik pertama yang berasaskan polimer sintetik dibuat daripada fenol dan formaldehyde dengan kaedah sintesis berdaya maju dan murah pertama yang dicipta pada tahun 1909 oleh Leo Hendrik Bakelite, seorang warga Amerika kelahiran Belgium di New York. Beliau mendapati bahawa campuran fenol dan formaldehyde berbentuk jisim melekit apabila bercampur-campur dan dipanaskan, dan jisimnya menjadi sangat sukar jika dibiarkan sejuk. Bahan itu boleh dicampur dengan tepung kayu, asbestos atau habuk batu tulis untuk menghasilkan bahan komposit dengan sifat-sifat yang berbeza. Kebanyakan komposisi ini kuat dan tahan api,
Satu-satunya masalah adalah bahawa bahan cenderung berbuih semasa sintesis dan produk yang dihasilkan adalah kualiti yang tidak boleh diterima. Ia pada asalnya digunakan untuk bahagian-bahagian elektrik dan mekanikal, akhirnya mula digunakan secara meluas dalam barang-barang pengguna pada tahun 1920-an. Selepas bioteknologi diaplikasikan untuk ganti proses plastik. Bioplastik merupakan sejenis plastik yang diperbuat daripada sumber-sumber biomas, boleh diperbaharui seperti lemak dan minyak sayur-sayuran, kanji jagung, kanji kacang atau mikrobiota. Bioplastik adalah lebih mampan kerana ia boleh terurai dalam persekitaran dengan lebih cepat berbanding dengan plastik biasa sebelum ini yang mengambil masa lebih daripada 100 tahun. Bioplastik yang direka boleh terurai sama ada dalam persekitaran anaerobik atau aerobik bergantung kepada cara ia dihasilkan. Terdapat pelbagai jenis bioplastik yang direka. Ia boleh terdiri daripada kanji, selulosa atau biopolymers. Bioplastik digunakan dalam menghasilkan bahan pembungkusan makanan, penebat dan peralatan makanan seperti pinggan, mangkuk, sudu, garpu, periuk, mangkuk dan straw. Bioplastik yang boleh dibiodegradasi juga sering digunakan dalam menghasilkan beg plastik sampah organik yang boleh dikompos bersama-sama dengan sisa makanan dan terurai dalam persekitaran aerobik dan anaerobik. Terdapat banyak jenis bioplastik, antaranya bioplastik yang berasaskan kanji yang banyak digunakan. Kanji tulen mampu menyerap lembapan. Oleh itu, ia banyak digunakan dalam pembuatan kapsul ubat-ubatan, manakala bioplastik berasaskan selulosa pula banyak digunakan dalam pembungkusan. Selain itu, bioplastik berasaskan polylactic acid PLA yang diperbuat daripada gula tebu atau glukosa pula digunakan untuk membuat pembalut, cawan dan botol. Polytrihydroxybutyrate PHB mempunyai takat lebur yang lebih tinggi daripada 130 darjah Celsius dan terbiodegradasi tanpa sisa. Bioplastik daripada polyhydroalkanoates PHA adalah kurang elastik berbanding dengan bioplastik yang lain yang banyak digunakan dalam industri perubatan. Pengeluaran dan penggunaan bioplastik secara amnya dianggap sebagai aktiviti yang lebih mampan jika dibandingkan dengan pengeluaran plastik biasa. Faedah bila bioteknologi diaplikasikan dalam pemprosesan plastik. Penggunaan plastik yang lebih biodegradasi dan mesra alam, mengurangkan penggunaan plastik pakai buang, mengurangkan sisa pada bumi, dapat menuju ke arah sifar plastik pakai buang. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofarisha binti Abdullah, pemegang nombor kad matrik A170305, ingin membentangkan berkaitan dengan penggunaan bioteknologi dalam industri pembuatan sabun. Proses yang terdahulu sebelum menggunakan bioteknologi dalam pembuatan sabun ialah yang pertama ialah pembuatan sabun bermula daripada bangsa Babilonia yang mula membuat sabun sejak 2800 sebelum Masihi. Mereka membuat sabun dengan memanaskan campuran lemak haiwan dan juga soda. Kemudian pembuatan sabun berkembang dengan menggunakan campuran tumbuhan serta lemak haiwan. Seterusnya, zat alkali dan garam juga digunakan dalam pembuatan sabun. Seterusnya, terdapat penemuan baru iaitu cara penyulingan dan pembuatan minyak daripada pokok zaitun dan juga bijan dalam pembuatan sabun. Oleh itu, lemak haiwan tidak lagi digunakan dalam pembuatan sabun. Hal ini kerana bahan tersebut digantikan oleh bahan-bahan yang baharu seperti minyak yang terhasil daripada tumbuhan. Okey, bagi slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan aplikasi bioteknologi yang menggantikan proses tradisional dalam pembuatan sabun. Sebilangan sabun mengandungi racun kuman dan menyebabkan pengelupasan. Ini kerana
pembuatan sabun yang tidak menggunakan teknologi dan bahan dari sumber yang bukan semula jadi. Pembuatan sabun yang menggunakan bioteknologi dikenali sebagai proses saponifikasi, dan garam natrium acid juga digunakan dalam pembuatan sabun. Seterusnya, minyak akan dikisar dan kemudian dicampurkan dengan larutan natrium hidroksida dengan cepat. Campuran ini akan disalurkan ke ruang reaksi yang dipanaskan di mana saponifikasi berlaku. Seterusnya, sabun tidak akan larut dalam air masin dan tidak akan terpisah. Gliserol kekal dalam larutan. Sabun yang dibasuh kemudian dirawat dengan larutan natrium klorida dan disentrifugasi untuk memberikan sabun pada kepekatan yang diperlukan. Larutan gliserol dipusat dengan penjejatan dari air dan gliserol kemudiannya disucikan dengan penyulingan. Penggunaan utamanya adalah dalam menghasilkan resin alkit yang kebanyakan digunakan dalam cat. Sabun juga akan dikeringkan dengan menyemburkan ke ruang vacuum untuk memberikan produk akhir yang sesuai untuk dicop. Seterusnya, bagi memberikan khasiat kepada sabun yang dicari orang ramai, sabun akan dihasilkan daripada campuran lemak haiwan dan juga minyak sayuran, sebagai contoh kelapa dan biji sawit. Sebilangan sabun sayur tulen tersedia dihasilkan dengan menggantikan minyak kelapa sawit kerana triglycerida mempunyai komposisi yang serupa. Ini kebiasaannya dihasilkan di negara-negara tropika di mana minyak sayuran lebih mudah didapati daripada lemak haiwan. Sabun bar tradisional semakin diganti, terutamanya di pasaran maju, dengan produk cair seperti gel mandi, pencuci badan dan sabun cair yang diformulasikan menggunakan surfaktan sintetik. Okey, slide yang terakhir ialah berkaitan dengan faedah apabila bioteknologi diaplikasikan dalam industri bahan kimia iaitu sabun. Yang pertama ialah dapat mengurangkan kebergantungan kita pada gas asli dan minyak dan mampu mengurangkan kesan persekitaran industri kimia. Yang kedua, dengan penggunaan bioteknologi, sabun tersebut akan dipelbagaikan fungsinya mengikut jenis sabun yang khusus, seperti sabun untuk mencuci rambut, mencukur, sabun untuk kecantikan dan lain-lain. Akhir sekali, dengan adanya bioteknologi ini, produk akan dapat ditingkatkan kualiti dan jangka hayat sesuatu produk. Hal ini kerana penyelidik dalam bidang sains ini menggunakan bioteknologi bagi meningkatkan jangka hayat dan nilai produk dari pelbagai sumber semula jadi.